Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ugliqa wal khatimi lima sabaqa والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا. Allahumma ya Allah, lapangkanlah dada kami. Wa yassir lana umurana, dan permudahkan segala urusan kami. Wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, dan bukalah simpulan lisan kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'an, dan rezeki yang luas, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Rabbana yassir lana umurana, Rabbana atmim lana bil khair, amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, katakanlah olehmu wahai Muhammad, sebut olehmu, jika kamu cinta Allah, ikutlah daku, ikut Rasul. Yuhibbukumullah, nescaya Allah akan kasih kepada kamu. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan kamu kasih aku, Allah ampunkan dosa-dosa kamu. Sesungguhnya, dan Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, malam ini kita berada pada tanggal malam 12 Rabiul Awal, antara malam-malam yang dimuliakan. Dia ada beberapa malam yang dimuliakan: malam Al-Qadar, malam Isra wal Mi'raj, malam Maulid Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini ada 5 malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini alhamdulillah kita berada pada malam yang dimuliakan oleh Allah, malam kelahiran junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ini kita tak baca kitab Al-Azkar, kita bicara tentang Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jemaah yang dirahmati Allah, bila sebut Maulid Rasul, kita kena ingat Maulid maknanya hari lahir. Itu maksud Maulid. Cuma dulu orang panggil Maulud Rasul, Maulud Nabi. Sekarang panggil Maulid kerana Maulud maknanya baby, bayi. Bayi itu disambut kelahirannya, kerana bayi yang lahir itu jadi Nabi. Maka itu dulu dipanggil Maulud.
Sekarang kita panggil Maulid kerana kita menyambut hari lahir junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila sambut Maulid, kita sambut lahir Nabi, bukan sekadar sambut lahirnya sahaja. Yang paling besar ialah kita melaksanakan tanggungjawab tugas kita kepada Rasul. Tak ada makna kalau sambut lahir tapi tak jalankan tanggungjawab. Seorang ayah sambut lahir anak tapi tanggungjawab diabaikan, makan tak dipedulikan, kesihatan tak diberi, pendidikan diabai, tak ada makna. Seorang ayah, ibu, kalau anak sambut lahirnya tapi hak ibu taat pun tidak, tanggungjawab pada mak ayah pun tak ditunai, tak ada makna. Begitulah kita sambut Maulid Rasul, lahir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mustahak kita melaksanakan tanggungjawab kita kepada Rasul. Taib. Maka yang pertama tanggungjawab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah yang pertamanya disuruh kita sayang Rasulullah, sayang Nabi lebih daripada menyayangi diri kita. Ini yang pertama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah Rasulullah bukan saja suruh kita sayang Rasul, Nabi bersabda, "Addibu auladakum ala thalathi khisalin, hubbu nabiyikum wa hubbu ali baitihi wa tilawatil Quran." Atau kama qala Rasul, sabda Rasulullah, addibu, didik, ajar anak-anak kamu 3 perkara. Jadi kita ni wajib ajar anak kita 3 perkara. Yang pertama, ajar anak-anak hubbu nabikum, cintakan nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mana-mana ibu ayah kalau tak ajar anak-anak cinta Rasul, ini ayah kena jawab di hadapan Allah, mengapa tak ajar anak cinta Rasul. Nabi dah sebut addibu dalam bentuk fi'lu amrin, perintah, ajar anak kamu. Rasulullah perintah kita ajar anak kita 3 perkara. Pertama, cintakan Rasul. Yang kedua, wa hubbu ali baitihi, mencintai ahli keluarga Rasul. Keluarga Rasul pun kita patut sayang dan cinta. Kalau di Malaysia ni ada Habib-Habib, di Indonesia ada Habaib, di Yaman ada Habib, di seluruh dunia, di Mesir pun ada Maulana-Maulana yang mereka ni keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita kena sayang keturunan Rasul. Yang ketiga, ajar anak kamu tilawatil Quran, baca Quran. Maka dalam 3 perkara, tanggungjawab yang pertama, meletakkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta yang tertinggi lebih daripada cintakan diri kita. Para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sehingga Rasulullah sebut, la yu'minu ahadukum, tak sempurna iman kamu. Nabi kata, tak sempurna iman. Bila sebut tak sempurna, macam tuan-tuan bawa kereta lah, kereta cantik, Mercedes, apa kelas, C kelas, S kelas. Kereta bukan main cantik, tayar tak ada. Apa barang cantik macam mana pun kalau tak ada tayar, tak sempurna. Kereta bukan main cantik, spok rem canggih, tayar baru, steering tak ada, tak sempurna. Begitulah Nabi kata iman kita tak sempurna hatta akuna ahabba ilaih, sehinggalah dia meletakkan cintanya kepada aku lebih daripada diri sendiri.
Cinta Rasul lebih daripada diri kita. Cinta Rasul lebih daripada cintakan anak isteri. Cinta Rasul lebih daripada manusia-manusia yang lain. Sehingga Rasulullah sebut, barulah sempurna iman kita. Jadi malam ni tuan-tuan, kita sambut lahir Rasul. Moga-moga ini tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta kita pada Rasul ni tuan-tuan, Rasulullah sebut di hadapan sahabat-sahabat, sebagaimana disebutkan dalam sepotong hadis yang sahih riwayat Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Satu hari, kata Abu Hurairah, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada tanah kuburan. Nabi ziarah kubur, keluar daripada kubur, waktu kharaja ilal maqbarah, Nabi pergi ke kubur. Sampai di kubur, Nabi beri salam, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nabi ziarah kubur, Nabi beri salam. Kemudian Nabi sebut, wadattu anni qad ra'aitu ikhwanana. Sabda Rasulullah, saya sangat merindui saudara-saudara kita. Nabi sebut, sesungguhnya qad ra'aitu ikhwanana, saya rindukan untuk bertemu dengan saudara-saudara kita. Faqalu, kata sahabat-sahabat yang berada di situ, ya Rasulullah, alasna bi ikhwanika, bukankah kami ni saudara tuan? Apa jawab Nabi? Qala bal antum ashabi. Bahkan Nabi kata, kamu ni sahabat saya. Sahabat lebih rapat. Nabi kata, saya rindukan saudara-saudara kita. Saudara kita. Sahabat kata, bukan kami ni saudara tuan. Tak, kamu sahabat saya. Nak tunjuk sahabat lagi dekat dengan Rasul. Lalu Rasulullah sebut, wa ikhwanuna alladhi lam ya'tu ba'di. Wa ana faradtuhum 'alal khaut. Sabda Nabi, saudara kita ni, orang yang datang selepas kamu, mereka ni tak pernah lihat saya, tapi beriman. Saya tunggu mereka nanti dekat kolam saya. Tengok Rasulullah cinta kita. Kalau kita cinta Rasul, Rasulullah cinta kita, sehingga Nabi kata, wadittu, saya rindukan mereka. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, bila Nabi kata saya akan tunggu saudara-saudara kita tu dekat kolam saya, lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa ta'rifu man ya'ti ba'daka min ummatika? Macam mana tuan boleh kenal mereka yang datang selepas dari kalangan umat tuan selepas kita ni? Lalu jawab Nabi, ara'aita, apa pendapat kamu kalau seorang laki-laki itu dia pelihara seekor kuda. Dia ada kuda, dan kuda dia ni berbelang-belang. Dekat kakinya tu ada belang. Dia jenis kuda ni kadang-kadang kakinya ada stokin, ataupun pada badan dia ada belang-belang. Lalu Nabi kata, kalaulah kuda yang berbelang tu masuk dalam kelompok kuda-kuda lain, adakah tuan dia kenal kuda itu? Kata sahabat, bala ya Rasulullah, mestilah mereka kenal, dia kenal kuda dia. Nabi kata, fa innahum, begitulah saudara-saudara kita itu, mereka tu nanti ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin minal wudu. Mereka datang nanti hari kiamat, mukanya berseri-seri, wajahnya berseri-seri dengan bekas ambil wudu itu. Wa ana faradtuhum 'alal haud, saya akan sambut mereka, saya tunggu mereka dekat kolam saya itu. Di sinilah para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sehingga dikatakan kepada orang yang cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, umat Rasul, Rasulullah tunggu kita. Kerana itulah mengapa kita ni boleh kata tak perlulah kita nak muliakan Rasulullah.
Ini yang pertama tuan-tuan, letakkan cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana cinta Rasul inilah maka sahabat-sahabat walaupun mereka tak sambut hari lahir Rasul, mereka tuan-tuan sentiasa menunggu-nunggu ketibaan Rasul. Ada sahabat yang cintakan Rasul, sayang Rasul, mereka tunggu Rasulullah. Rasulullah datang Madinah, mereka tunggu sambut. Rasulullah pergi perang, balik perang, mereka tunggu sambut Nabi. Datang Rasulullah pergi musafir, balik musafir, mereka sambut. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Cinta Rasul, cinta Rasul. Tu cara orang cinta Rasul. Ada sahabat dia cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia cuba ikut sunnah Rasul. Seperti Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Satu hari Abdullah ni bawa kuda. Dia gelong kuda. Tiba-tiba lalu dekat satu tempat dia bongkok. Orang tanya, "Kenapa engkau bongkok? Bukan ada pokok ada apa situ?" Dia kata, "Dulu kat sini ada pokok," dia kata. Rasulullah lalu, Rasulullah bongkok. Sekarang saya pun bongkok ikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang cinta Rasul. Ada sahabat-sahabat yang cintakan Rasul, dia kata, "Ya Rasulullah, saya ni nak selawat pada Tuan banyak-banyak." Nabi kata, "Silakan." "Berapa banyak ya Rasulullah?" "Semampu." "Kalau begitu saya jadikan sepanjang hari selawat Nabi." Nabi kata, "Suka hati kamu." Itu cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat seperti Sauban. Sauban tuan-tuan, dia cinta Rasulullah sampai tak boleh lena malam, tangan atas dahi, fikir macam mana besok kalau di hari akhirat Rasulullah di syurga yang tinggi namanya Firdaus, kita duduk syurga bawah. Kata Sauban, tak dapat lagi jumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak lena dia malam tidur. Pagi hari, mayang subuh, Sauban tengok muka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tengok Sauban, tengok mata merah. Rasulullah tanya, "Kamu sakitkah Sauban?" Dia kata, "Tidak ya Rasulullah." "Sebab apa mata kamu merah tu?" Dia kata, "Ya Rasulullah, malam tadi saya tak lena tidur, fikirkan macam mana kalau berpisah dengan Tuan nanti di hari akhirat. Tuan di tempat yang lain, saya di tempat yang lain." Terdiam Nabi SAW dengar macam mana sayang Sauban pada Rasul. Lalu Nabi tanya, "Anta ma'a man ahbabta." Kalau begitu engkau akan bersama siapa yang kau sayang nanti. Maka Nabi sebut pada Sauban, "Anta ma'a man ahbabta." Kamu bersama siapa kamu sayang. Jadi tuan-tuan sayang siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka salahkah kita sayang Nabi, sambut lahir Nabi? Salah ke tak salah tuan-tuan? Tak salah. Ini namanya kita nak lahirkan cinta. Orang yang cinta tuan-tuan dia akan sambut. Bangga, seronok dengan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat-sahabat sambut lahir Nabi, bukan sambut lahir. Sahabat menunjukkan macam mana cinta mereka pada Nabi. Ada sahabat yang dia cinta Nabi, dia sayang Nabi. Kerana yang pertama ni, nak letak cinta kita pada Rasul lebih segala-gala. Ada sahabat, dia pandai syair. Namanya Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Sahabat yang dahulu zaman jahiliyah, banyak buat syair-syair, puisi-puisi jahiliyah, memuja makhluk dan sebagainya. Bila Hasan bin Thabit masuk Islam, dia seorang ahli bahasa, pakar bahasa, penyair yang hebat. Kalau hari ini kita panggil penulis lirik lagu. Lalu Hasan bin Thabit tuan-tuan tulis syair puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji Nabi. Siapa kata tidak ada sahabat yang menulis syair memuji-muji Rasul? Saya sebut ni bukan apa sebab hari ini ada orang marah kita bersyair puji Rasul. Kita berzanji puji Rasul, dia kata bid'ah, sesat.
Salah apanya? Ini kan namanya cinta. Macam mana kita nak meluahkan cinta kepada orang yang kita kasih? Maka ulama-ulama yang cintakan Rasul, yang kasihkan Rasul, mereka tulis syair-syair puji Rasul. Itulah yang kita baca dalam kitab Barzanji itu. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Itu kan muqaddimah saja. Al-jannatu itu syair puji Rasul. Ulama besar di Azhar, di Mesir, namanya Syekh Mahmud Khalil Khusairi yang masyhur dengan bacaan Quran. Saya tengok baru ni orang viralkan. Beliau pun pernah membaca Barzanji. Barzanji ni nama ulama, namanya Syekh Barzanji. Dia cinta Rasul, dia karang syair-syair puji Rasul. Itulah yang kita baca. Asyraqal badru alaina. Itu kan syair puji Rasul. Tiba-tiba hari ni ada pula orang yang marah. Ini bid'ah. Zaman Nabi tak ada. Sini, ku smack down bang kau tahu ni ke mana. Walaupun zaman Nabi tak ada, tapi di zaman Nabi ada sahabat yang bersyair memuji Rasul. Ada. Nabi tak larang. Siapa kata memuji Rasul Nabi larang? Siapa kata puji Rasul bid'ah? Hadirin, ini namanya cinta. Kerana cinta itulah ulama menulis syair-syair puji Rasul. Ya Habibi ya Muhammad, wahai kekasihku wahai Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, wahai imam dua qiblat. Kalaulah puji Rasul itu dianggap salah, mengapa hari ini artis puji makwa ustaz tak kata bid'ah, sesat? Lagi dahsyat orang puji makwa. Di pohon cemara kuukirkan kata cinta. Bulan tersenyum dan bersinar. Berguguran daun jatuh lembut ke rambutmu. Meraihkan suasana indah. Di sini ku berjanji di saksi rembulan. Tuan-tuan dah lupa lirik lagu lama tu. Andainya ku pergi dulu, jikalau ku pergi dulu, ku nantimu. Boleh tahan lah tu, sambung tu, ingatlah tu. Jangan lupa lirik je. Nak tunjuk ekspresi cinta je, ekspresi cinta. Sebab apa tak kata bid'ahnya puji makwa? Bukan Rasul, kekasih hati. Kenapa tak kata salah? Tak salah, itu namanya ekspresi cinta. Orang kalau cinta ni, tulis karangan pun, wahai adindaku yang cantik rupawan, pipimu bak pauh dilayang, rambut ikal mayang, hidung mancung bak seludang. Wahai adindaku, kalau hatiku sudah sayang, hari-hari kekanda terbayang-bayang, sehingga kekanda jadi gila bayang. Akhirnya macam-macam lah. Wahai adindaku, kalau hatiku sudah terpikat, tai ayam pun kurasa coklat. Tuan-tuan tak biasa buat surat macam tu dulu. Tuan-tuan memang potong steam tu. Tak ada perasaan. Tak ada perasaan saya bahasa cinta saya. Orang cinta, dia meluahkan cinta. Habis pokok-pokok tarah dulu kan. Pokok ketapang menjadi saksi saya. Pokok gajus jadi saksi cinta kita. Orang bercinta, macam mana dia punya ekspresi. Begitulah alim ulama. Dan sesuailah dengan Nabi sebut, tak sempurna iman kamu sehingga aku dia paling sayang lebih daripada orang lain. Letak cinta kita kepada Rasul lebih daripada diri kita, lebih daripada orang lain. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ini yang pertama sekali, tanggungjawab kita meletakkan cinta kita kepada Rasul. Yang pertama. Yang kedua, oleh kerana kita kata cinta Rasul, itu yang Allah ajar kita dalam Quran. Allah ajar kita dalam Quran supaya kita letakkan cinta pada Rasul. Yang pertama. Yang kedua, Allah ajar kita dalam Quran, dalam surah An-Nur ayat ke-63.
Allah berfirman, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Surah An-Nur ayat 63 firman Allah, jangan kamu jadikan panggilan kamu kepada Rasulullah sebagaimana kamu panggil kawan-kawan kamu. Dalam bahasa orang putih, do not make your calling of the messenger among yourself as the call of one of you to another. You know, I belasah je lah, I don't care. Saya nak tengok terjemah bahasa Inggeris. Do not make your calling of the messenger. Jangan panggil Rasul macam panggil kawan-kawan. Ini tanggungjawab, adab kita. Kita tuan-tuan sambut lahir mak ayah, bagus. Tapi adab dengan mak ayah kena ada, tanggungjawab mak ayah kena jaga. Apa perasaan tuan-tuan sebagai ibu ayah? Anak sambut lahir tapi tak beradab. Panggil nama. Abah saya Abdul Aziz, balik kampung, Assalamualaikum Jis. Abah saya kata, Rehan tak sambut birthday abah, tak apa, adab kau tolong jaga. Adab. Mak saya nama Asmah, calling mak saya, Assalamualaikum siapa? Anak awak Rehan. Panggil Asmah aja. Mana adab kita? Begitulah kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan saya yang ajar, Allah ajar dalam Quran. Kerana Allah Ta'ala meletakkan Rasulullah ini khairul khuluq, sebaik-baik ciptaan. Rasulullah sebaik-baik ciptaan, tuan-tuan ingat. Maka adab dengan Rasul jaga. Jangan panggil Rasul macam panggil kawan-kawan. Walaupun perkara ini berlaku di zaman Nabi SAW, ada di kalangan orang Arab panggil, Muhammad. Sayyidina Umar Al-Khattab dengar kata Sayyidina Umar, waihak, celaka engkau. Tidakkah engkau kenal itu Rasul? Tiba-tiba zaman kita hari ini panggil Muhammad. Mana adab kita? Ni saya sebut ni sebab hari ni berlaku, tuan-tuan, orang panggil Muhammad. Muhammad. Kita tanya siapa dia? Rasul. Panggil Muhammad aja. Ada pula yang berkata, dia manusia biasa, kita nak hormat, buat apa? Walaupun Rasulullah manusia biasa, Allah ajar jangan panggil sebagaimana panggil kita dengan kawan-kawan. Saya, kawan saya, hari ini dah jadi dipanggil apa tu? Major General ke apa sekarang ni? Tinggal berapa pangkat lagi akan jadi Panglima Tentera tu. Datuk Muhammad Sufi Mat Lepi, kawan sekolah satu batch saya. Ala kulli hal, tuan-tuan, saya nak sebut, walaupun dia datuk, saya boleh panggil dia Sopi. Ada aku kisah. Walaupun dia datuk, tapi kita hormat panggil datuk. Hormat Syekh. Walaupun dia kawan sekolah. Saya pun kadang-kadang kawan panggil saya, panggil Raihan je. Saya tak kisah bab kawan sebaya. Tapi tuan-tuan, kalau anak-anak kita panggil kita Raihan, panggil kita nama, kita pun marah. Hormat. Orang yang diberi anugerah oleh tuanku kita panggil dengan panggilan kehormat Datuk, Datuk Seri, Tan Seri, kerana mendapat anugerah daripada tuanku Sultan. Rasulullah dapat gelaran daripada siapa? Allah. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah. Itu Allah yang memberi anugerah. Muhammad itu Rasul Allah. Kalau Allah yang beri anugerah, layakkah kita panggil Muhammad? Panggillah Rasulullah. Panggillah baginda dengan gelaran mulia, Nabiullah, Nabi Muhammad. Panggil dengan panggilan mulia, Sayyiduna Muhammad, Sayyidina ataupun Sayyiduna Muhammad. Biar hormat. Inilah yang kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kerana memuliakan Rasul.
Tiba-tiba mari puak-puak Wahabi dia kata itu panggilan yang tak betul. Tak betul pasal apa? Allah dah ajar kita jangan panggil Rasul macam panggil kawan-kawan. Jadi kita mengamalkan perintah Quran. Maka bila kita mengamalkan perintah Quran, itu bukan bid'ah. Bid'ah ni kalau tak punya nas, kita ada nas. Mereka tak terima, itu masalah mereka. Tapi jangan kata kita tak ada nas. Ada. Itu nas kita. Maka bila sebut nama baginda Rasul, kita akan sebut Sayyidina Muhammad. Bila selawat pun kita kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kerana mengamalkan perintah Allah dalam Quran, jangan panggil Rasul, jangan kamu sebut nama Rasul macam nama kawan-kawan kamu itu. Faham? Ada pula yang tanya, mana pula datang kalimah Sayyidina? Mana datang Sayyidina? Datang daripada hadis. Hadis Rasulullah cerita depan sahabat tentang hari kiamat. Apa Nabi sebut? Nabi sebut ana sayyid walad Adam yaumal qiyamati wala fakhara. Saya ni sayyid. Sayyid maknanya ketua. Siapa yang menggelar diri baginda Sayyid? Rasul. Nabi sebut ana Sayyid walad Adam. Saya ketua anak cucu Adam. Anak cucu Adam siapa? Kita. Dalam bahasa Arab nahnu, maka Sayyid belakangnya nahnu, dalam bahasa Arab dipanggil Sayyiduna. Itu datang kalimah Sayyiduna. Jadi Rasulullah tu ketua kita, ketua anak cucu Adam. Jadi kita sebut Sayyiduna tu pun bukan kita reka-reka, kita ambil daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka menyebut Sayyiduna itu adakah bid'ah? Tidak. Sebab dia ambil daripada hadis. Jadi maknanya betul dah kita sebut Sayyidina Muhammad itu yang kedua. Yang ketiga, sambung lepas azan lah. Malam ni kita pulun habis-habisan sampai pukul 12 Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silakan azan dulu. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الصلاة والصلاة Para jemaah dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jadi yang pertama tanggungjawab kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan cinta kita kepada Rasul lebih dari segala-gala. Yang kedua, yang pertama sayang Nabi sepenuh hati lebih dari segalanya. Yang kedua, sanjunglah Nabi dengan panggilan-panggilan mulia. Jangan panggil Muhammad, panggillah Rasulullah, panggillah Sayyidina Muhammad, panggillah Nabi Muhammad, panggillah dengan panggilan yang mulia, jangan panggil namanya Muhammad. Itu adab. Walaupun ada orang berkata Rasulullah manusia biasa, iya, Rasulullah manusia biasa, tapi Rasulullah bukan manusia biasa. Walaupun Rasulullah manusia biasa, baginda bukan manusia biasa. Walaupun Nabi manusia biasa, tapi bukan manusia biasa. Walaupun Nabi manusia biasa. Faham? Tak faham? Tuan-tuan manusia biasa, tapi di sisi anak-anak tuan-tuan bukan manusia biasa. Saya manusia biasa, tapi dengan anak saya Syafiq, jangan panggil Rehan, smackdown Syafiq nanti. Panggil Abah, dia panggil Abuya. Bukan Asy'ari ya, Abuya Rehan. Ala kulli hal, hormat guru kita. Walaupun namanya Abdul Rahman, hormat cikgu Abdul Rahman, apa khabar? Walaupun manusia biasa, hormat itu. Tak hari ni ada yang bercakap mengapa mesti hormat Rasul, mengapa mesti panggil begitu. Ini semua dia adakan. Siapa kata dia adakan? Itu adab kita, cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah, jangankan dengan Rasul. Hari ni ambillah manusia biasa. Ni hari Jumaat ni, saya hafaz doa Sultan Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawwir wa ayyidhu. Ngapal kita doa Sultan Syekh. Kemudian Datuk apa dipanggil luak undang tu, sebut nama dia Datuk. Besok Jumaat khatib naik mimbar baca doa Sultan. Ya Allah, kau panjangkanlah umur Mukhriz bin Munawwir. Nganga semua. Confirm imam kena panggil. Pejabat agama panggil Ustaz. Laporan jamaah Panco Jaya kata Ustaz, baca doa Sultan tak sebut tuanku, panggil Mukhriz. Ustaz menjawab, dia kan manusia biasa. Walaupun manusia biasa Ustaz wajib hormat dia kerana dia Sultan. Kalau Sultan pun kita hormat, panggil tuanku, panggil baginda. Saya tanya tuan-tuan, Rasulullah dengan Sultan siapa lagi tinggi? Agak-agak je, tak payah fikir. Rasulullah dengan Sultan siapa lagi tinggi? Rasulullah. Kalau tuanku tuan-tuan hormat, takkan Rasulullah panggil Muhammad.
Ini cinta kita sensitif ni mesti ada ni. Saya pantang orang panggil Muhammad ni. Biadab dipanggil. Muhammad, Muhammad, kalau dengan tuanku begitu sekali, ampun tuanku. Dengan Nabi Muhammad, biarlah hormat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Biarlah Wahabi nak kata itu sesat, itu dia punya pasal. Ini kami nak hormat, kami nak sanjung kekasih kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, yang ketiganya ialah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harapkan, kita mohon syafaat Rasul. Maka itulah Rasulullah bersabda, ana awwalu syafi' wa awwalu musyaffa'. Rasulullah bercerita, ana sayyid walad Adam yaumal qiyamati wala fakhara. Sayalah ketua, sayalah sayyid anak cucu Adam hari kiamat. Saya bukan nak bangga. Di tangan saya liwaul hamdi, bukan saya nak bangga. Di tangan saya ni ada bendera pujian. Nabi kata akhirat tidak ada nabi-nabi, wa ima Adam dan lain-lain, semua akan duduk di bawah panji bendera saya. Nabi kata saya bukan nak megah. Sayalah orang pertama nanti. Ia akan dibongkarkan kubur untuk keluar. Saya bukan nak bangga, Nabi kata. Sayalah orang pertama beri syafaat. Sayalah orang yang awal-awal pemberi syafaat. Saya bukan nak bangga, Nabi kata. Nak tunjuk Rasulullah awal-awal pemberi syafaat. Maka cintalah Nabi tuan-tuan, sayanglah Nabi. Maka itu sahabat-sahabat sendiri mengharapkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sebut likulli nabiyyin dakwah. Tiap-tiap nabi ada satu doa yang mustajab. Tiap-tiap nabi ada doa yang mustajab. Wa khaba'tu, saya simpan doa mustajab untuk saya beri pada umat saya hari kiamat nanti. Nabi-nabi lain guna dah doa mustajab nak selamatkan umat mereka di dunia. Sayangnya Rasulullah pada kita, Nabi kata wa khaba'tu, saya simpan doa mustajab itu untuk saya syafaatkan umat saya hari kiamat. Tuan-tuan tak cinta lagi ke Rasulullah macam tu tuan-tuan? Tabarakallah, itulah Rasul yang mulia. Maka itu kita ni yang ketiga, mintalah, carilah di mana dapat syafaat Nabi. Di mana tuan-tuan syafaat Nabi? Kita belajar dah dalam ceramah-ceramah. Antaranya Nabi ajar kita ni lepas azan tadi jangan lupa doa. Nabi kata lepas azan berdoalah, minta kepada Allah untuk saya al-wasilah, al-fadilah, maqam mahmud. Itu syafaat Nabi. Nabi kata siapa yang memohon untuk saya al-wasilah, nanti saya syafaatkan dia hari akhirat. Itu sebab lepas azan jangan lupa doakan untuk Rasul 3 perkara. Yang pertama al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmud alladhi wa'adtah. Itu 3 benda ni tuan-tuan. Rasulullah suruh kita minta 3 perkara ni. Wasilah, sahabat tanya wasilah tu apa ya Rasul? Nabi kata wasilah ni tempat paling tinggi di hari akhirat. Tak ada orang duduk situ, seorang saja. Nabi bersabda, saya harap sayalah orangnya. Itulah tawaduknya Rasul. Memang Rasul dah dijanjikan tempat tu, tapi Nabi kata saya harap sayalah orangnya. Kalau Rasulullah sudah dijanjikan untuk dapat wasilah, tempat yang paling tinggi di hari akhirat, soalan saya, untuk apa tuan-tuan doakan Rasul? Untuk apa tuan-tuan? Saya ulang balik soalannya. Kalau Rasulullah sudah dijamin dapat wasilah, untuk apa tuan-tuan doakan? Jawapannya Nabi dah kata siapa mohon untuk saya wasilah, nanti saya syafaatkan dia. Itu je jawapan dia. Tuan-tuan tak minta pun tak apa, dah garanti Rasulullah dapat wasilah. Tapi Rasulullah nak tengok kita nak tak syafaat. Kalau nak, lepas azan jangan lupa mintakan untuk Rasul wasilah, al-fadilah dan maqam mahmud. Ingat ya, sebab banyak juga orang kita lepas azan buat ya.
Geram betul. Tapi besok akhirat nak syafaat. Syafaat ni besar tuan-tuan, syafaat ni besar. Syafaat ni besar. Hari akhirat, hari orang susah je, susah. Kita kat dunia ni kalau susah pun, kalau dapat syafaat pun seronok. Saya pernah sekali dapat syafaat dunia tau. Ceritanya masa tu saya nak pergi bertugas haji di Mekah. Panggilan bertugas haji ni saat akhir. Jadi dia minta dokumen tu cepat. Kita pun pasport lama dah mati. Oleh kerana nak bertugas, kita sungguh lagi. Saya ingat masa tu tidak ada UTC macam sekarang ni, tak mudah macam sekarang UTC. Dulu kena pergi tu. Kalau di KL kita kena pergi jalan duta tu. Immigration jalan duta. Orang ramai Syekh, daripada pagi beratur, sebelum buka pejabat beratur dah. Itu pun dapat nombor petang. Saya datang tengah hari tuan-tuan, tengah hari saya datang. Agak-agak nombor saya nombor apa? Jawapannya tak ada nombor je. Tapi kita mana tahu. Tengok orang tak beratur, rupanya orang dah lama ambil nombor. Tu sebab dia orang tak beratur. Dia orang ambil nombor dah. Kita datang tengah hari, muka selamba tu. Ada satu hamba Allah Ta'ala ni pegawai immigration. Dia tengok saya datang, saya ingat lagi dalam Ustaz nak buat apa? Yelah datang tengah hari buat apa? Saya kata saya nak bertugas haji, nak buat pasport segera. Dia kata ginilah Ustaz masuk pintu sana. Pintu keluar sana saya tahu. Pintu pejabat je. Pintu pejabat. Tuan-tuan, tak sampai 1 jam pasport saya siap. Orang tunggu daripada pagi sampai petang. Orang tunggu kursi besi yang bulat tu. Naik ke matu, saya kat dalam sofa Syekh, sofa. Orang lapar nunggu, saya kat dalam dihidangkan air. Rupanya dia tukang sain, kalau tahu saya hello je gitu. Itu namanya syafaat kubra dipanggil, itu syafaat besar. Kalau orang tahu marah Syekh. Orang kata ini potong queue, ini bukan potong queue. Ini namanya syafaat. Tahu syafaat? Itu nama syafaat. Moral of the story, tuan-tuan jumpa saya kat mana? Panggil, Ustaz, dapat syafaat, syok Syekh. Seronok. Orang lain penat menunggu, kita senang, dia masuk tak sampai sejam siap je. Itulah saya ingat antara kisah-kisah syafaat dunia dalam hati kita. Kalau akhirat boleh macam tu. Orang lain beratur nak disoal. Orang lain beratur nak ditimbang di atas timbangan al-mizan. Rasulullah panggil, Rayhan. Allah, seronok kita. Tu nak dapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat-sahabat sendiri pun bertanya, Ya Rasulullah, Sayyidina Anas bin Malik berkata, Ya Rasulullah, syafaatkan saya hari akhirat. Nabi kata boleh. Lalu kata Sayyidina Anas, kalau begitu di mana saya nak cari tuan? Nabi kata, cari saya di mana? Dekat titian as-sirat. Saya tunggu sana. Sayang Rasulullah tunggu kita tuan-tuan di sirat. Kata Sayyidina Anas, kalau tak jumpa dekat sirat, Nabi kata cari saya dekat tempat timbangan al-mizan. Saya tunggu sana. Kata Sayyidina Anas, kalau di timbangan mizan pun tak jumpa, saya tunggu dekat kolam saya. Haud Nabi. Yang Nabi sebut waditu, saya rindukan saudara kita, saya menunggu mereka dekat kolam saya. Lalu kata, kemudian Nabi sebut, saya akan sentiasa berada di 3 tempat ini. Ingat tuan-tuan ya, 3 tempat ni Rasulullah tunggu kita nanti di hari akhirat untuk berikan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketiga, syafaat Rasul. Yang keempat, hadirin para jemaah dirahmati Allah, sunnah Nabi kita hidupkanlah. Tanggungjawab kita menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasul ni ada sunnah wajib, ada sunnah yang sunat, ada sunnah yang haram, ada sunnah yang makruh, ada. Kita ambil yang wajib, yang sunat. Antara yang sunatnya mengimarahkan rumah Allah Ta'ala ni sunnah Rasul. Ini jarak saf hari ni. Sunnah juga musim penyakit. Besok kalau disuruh rapatkan sunnah juga. Ini musim penyakit, jarak pun sunnah. Bukan tak ada zaman Nabi. Zaman Nabi, Nabi suruh sahabat sembahyang di rumah. Sallu fi buyutikum.
Bukan zaman kita, zaman Rasulullah dah. Kerana Nabi takut penyakit. Cerita semayang di rumah ni, orang kata ni bukan sunnah. Siapa kata bukan sunnah? Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, satu hari Abdullah bin Abbas, tuan-tuan maklum Abdullah bin Abbas ni wafat di bumi Taif. Taif ni tanah tinggi di Mekah tu. Sejuk, Taif ni sejuk. Di Saudi ni ada Taif, sejuk. Abdullah bin Abbas tengok hari tu hari sejuk. Abdullah bin Abbas suruh Bilal, nanti kalau azan jangan panggil hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah mari semayang. Kamu tukar, beritahu jemaah sallu fi buyutikum, semayang kat rumah semua. Maka jemaah-jemaah situ heran, tercengang. Kenapa suruh semayang kat rumah? Kata Abdullah bin Abbas, kamu herankah dengan apa yang saya suruh? Sedangkan seorang laki-laki yang lebih soleh daripada saya pernah suruh semayang di rumah. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa puncanya? Puncanya sejuk yang boleh mengancam nyawa. Sejuk yang boleh mengancam nyawa, Nabi suruh semayang di rumah. Kita ni bukan lagi sejuk, penyakit, wabak. Jadi kita semayang rumah hari itulah. Hari ni dah suruh semayang surau tak datang pula ya. Hari ni dah tak ada sallu fi buyutikum, tak datang juga. Nah, semayang jadi imarahkan rumah Allah ni pun sunnah. Majlis ilmu sunnah. Ini semuanya sunnah Rasulullah kita hidupkan. Baik, saya nak pergi yang akhir sekali 8.30. Kita berhenti. Yang akhir sekali tanggungjawab kita. Sunnah Nabi ni panjang. Dia perlukan satu forum khas bicara sunnah Rasul saja. Cuma orang perempuan tanya tak sunnah Rasul ni apa dia lagi? Orang perempuan antara sunnah Rasul hormat suami, itu sunnah Nabi juga. Layan suami, jangan tinggi suara dengan Nabi, itu sunnah. Jangan tinggi suara dengan suami, itu sunnah Nabi. Hidangkan air, layan suami macam menteri-menteri raja, sunnah Nabi. Ini layan suami bagi cawan plastik. Suami tengok, macam cawan tadika aja. Layanlah suami betul-betul. Pinggan tu kalau boleh pinggan yang cantik, ni bang khas untuk abang. Kerana Rasulullah suruh muliakan suami-suami. Ini pinggan zinc bagi suami dengan pinggan kucing sama pattern pula tu. Macam mana dah nak ikut sunnah Nabi? Itu yang tak layan suami, silakan bang, abanglah kekasih saya dunia akhirat. Saya tak makan selagi abang tak suap. Ini suami tanya, mana makan abang? Pakai moncong. La ilaha illallah. Mana suami tak hot temper? Nasi abang mana yang? Dalam periuk. Dalam periuk pula. Itu yang suami asyik pergi kedai tom yam je tu. Ialah kedai tom yam. Abang nak makan apa beh? Oh ya kita. Kat rumah makan apa? Kedai tom yam. Oh ya. Saya tak pergi, orang bagi tahu. Berani dia cakap macam tu kat saya. Segah pun tahu tak. Makan apa beh? Makan apa-apa. Kapal dia dah. Allah Rabbi. Itu sunnah Rasul, banyaklah sunnah Rasul. Serban, sunnah pakaian kan. Ala kulli hal, hidupkan sunnah Nabi, itu cinta Nabi. Yang kelima akhirlah ni, banyak lagi sebenarnya. Tapi saya nak akhirkan dengan yang kelima, iaitulah selawat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallu ala Nabi sallallahu wasallam alaihi. Baik. Oleh kerana disuruh kita banyakkan selawat, ini selawat saya tak bahas kerana sudah dibincangkan oleh para ulama, ustaz-ustaz kita. Yang penting kita jangan lupa setiap hari sallu ala Nabi, selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya jadikan azam kita sehari 100 kali. Boleh tuan-tuan? Azam tuan-tuan sehari 100 kali. Ya, kita kalau kasih sebut nama kekasih kita.
Kita kalau sayang sebut nama orang kita sayang. Abang apa? Cerita piramid tu. Abang Dola. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu sayang kita. Banyakkan selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling kurang 100 kali. Kalau hari Jumaat jadikan sampai 300 kali atau lebih itu. Itu sebagai menjalankan tugas tanggungjawab kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 5. Yang pertama apa dia Syafiq? Sayang Rasul sepenuh hati. Yang kedua, sanjung Nabi, panggil panggilan mulia. Yang ketiga, syafaat Rasul. Yang keempat, apa dia? Yang keempat, selawat. Yang keempat selawat. Syafaat Rasul. Yang kelima, selawat Rasul. Yang keenam, sayangilah orang yang disayang Nabi. Siapa Nabi sayang? Alim ulama, sayanglah mereka. Siapa Nabi sayang? Anak yatim, orang beriman, orang Islam. Nabi sayang, kita sayang mereka. Yang ketujuh, yang ketujuh, singgungan kepada Nabi jangan kita lakukan. Jangan singgung Nabi, jangan sakiti hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, para jemaah dirahmati Allah. Yang ke-9, sambung perjuangan Nabi. Yang ke-8 ke-9, sambung perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ini malam kita sambut lahir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mengajak diri saya dan tuan-tuan sama-sama sebagai meneruskan majlis kita akhirkan dengan selawat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti kalau diizinkan kita minta ustaz-ustaz lain ceritakan selawat sambil berdiri ni boleh ke tak boleh, sebab apa kena berdiri, mana dalilnya, semuanya ulama kita punya sandaran. Ya, cuma nak duduk-duduklah, tapi jangan halang orang nak berdiri berselawat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Ya, sekali itu saya rasa yang dapat saya kongsikan, dan saya mengajak tuan-tuan semua kita selawat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Syafiq sini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam
إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم علم السر وأخفى مستجيب الدعوات ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله على أحمد عبد تاريخ سطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سكرت وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.